Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi at-tahirin. Salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin. Dan atas keluarganya dan segala sahabatnya. Salawat dan salam juga ke atas keluarga Nabi, juga atas para sahabat Nabi, segala ikutannya daripada anak buah. Dia panggil anak buah, ikutan tabi'in dia panggil. Anak buah, sahabat-sahabat. Yang suci mereka itu akan rahmat dan salam yang berkekalan keduanya hingga hari kiamat. Maknanya salawat dan salam ni bukan sahaja kepada Nabi kita, bahkan dia melampaui di lajak kepada para sahabat dan juga tabi'in, atba'ut tabi'in ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Mudah-mudahan masuk semualah kita para pelajar semua. Hamba Allah semua ni masuklah ke keluarga sahabat ni. Kita ada talik di bawah situ, muka 26. Keluarga Rasulullah itu beberapa pengertian. Dia ada banyak pangkat keluarga Rasulullah. Dari pendapat ulama, maqam doa dalam tempat kita berdoa ni murad dengan keluarga ataupun dikatakan aluhu, apa dia, keluarga Nabi. Tiap-tiap orang mukmin, kullu mu'minin, semua orang Islam dikatakan keluarga Rasulullah. Ini dia panggil umum, mana meliputi siapa yang bersifat dengan ataupun dikatakan mukmin, keluarga Rasulullah. Jadi masuk kita, masuk semua orang Islam, masuk kita. Maqam doa, pada maqam kita doa, walaupun kita kata dia tu sekalipun derhaka pada Allah, sebab yang derhaka tu bersangatkan berhajat pada doa dari yang lain lagi. Orang yang derhaka pada Allah. Pada makam puji, mana sahabat segi makam puji, tiada orang yang beriman, yang mukmin, yang bertakwa pada Allah. Alu Muhammadin kullu taqiyyin. Ya banyak makam. Dua, makam zakat. Makna makam ni keluarga Nabi dalam bab zakat. Tak kira lah zakat apa pun, asalkan bab zakat. Maqam Nabi dalam bab zakat, Banu Hashim dan Banu Muttalib. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Artinya keturunan daripada kabilah Bani Hashim, Bani Muttalib, tak boleh kita nak beri zakat pada mereka. Sebab tu di hari ini masih ada lagi keturunan Rasulullah, keturunan Alun Nabi, daripada Bani Hashim, Bani Muttalib, baik pada keturunan Hasan Hussein kah, ataupun kita kenali dengan Habib As-Sayyid Syarifah. Akan mereka ni tak boleh nak makan zakat, kerana zakat ni harta yang kotor. Harta yang kotor ni maksudnya harta yang tak boleh kita makan sebagai tuai ampunnya harta, yang kita kena beri pada orang lain. Tak. Lalu tu serala Habib macam Habib yang mari tempat-tempat kita ni ramai dah hari ni. Salah satunya yang kita terkenalnya Habib Umar, Habib Salim, Habib Umar. Lama lagi mereka ni tak boleh makan zakat. Kalau kita kata kita ada duit lebih dalam bank kan, kita nak cabut zakat daripada mereka, tak boleh terima. Dalam bab zakat, bab zakat. Dan Banu Hashim sahaja pada mazhab Hanbali dan Maliki. Jadi Bani Muttalib tidak masuk. Ini ada khilaf ulama lah, ada khilaf ulama. Yang pentingnya
ada istilah kalangan para ulama tentang keluarga Rasulullah. Kita tengoklah tempat doa. Dan segala sahabat Rasulullah di bawah penata kaki itu kita ada ta'liq. Siapa dia atas para sahabat Rasulullah? Ulama-ulama muhaddisin, mana ulama pakar ulama hadis, berpendapat bahawa sahabat, jadi kitab tu bukan jim, ha. Dia silap tulis, silap kita taat. Jadi silap kita lah, silap kita tulis dengan banyak-banyak tu, dia ada jatuh. Tak. Bukan siapa yang taat pun saya sendiri lah. Nah. Semua kitab yang kita tulis semua tu kita taat sendiri. Tangan kita 10 jari ni taat sendiri. Tak ada suruh siapa taat. Tak ada suruh siapa yang tulis tu. Sebab tu ada kata jatuh. Yang mudah tu kita nak tambah di mana, kita nak kurang di mana. Kalau kita serah kepada dia taat ni, dia susah sikit. Kadang-kadang tak betul dengan murak kita. Tak, kalau tu kita taat sendiri. Maknanya tulisan itu sahabat. Ialah tiap-tiap orang Islam yang melihat Rasulullah. Kita ni bukan para sahabat, pasal kita tak ada Rasulullah. Sahabat ni mereka yang dapat melihat, mana mereka yang berjumpa dengan Rasulullah walaupun tidak melihat Rasulullah. Jadi maksud melihat ni mereka manlakiyah. Asalkan dia berjumpa tapi nak beriman dengan Rasulullah dan mati dalam keadaan beriman. Jadi kalau kita kata sahabat ni mereka yang melihat Rasulullah, ada di kalangan sahabat yang tak pernah melihat Rasulullah dah. Muazzin Rasulullah. Siapa dia? Abdullah ibn Ummi Maktum. Dia tu betul dua bahasa. Sahabat tak? Sahabat. Tapi tak pernah melihat Rasulullah, cuma lakiyah. Dia dapat bertemu Rasulullah, dia dapat beriman dengan Rasulullah, dan dia mati dalam beriman. Mati dia ni walau mata buta, mati syahid. Anak tu yang lagi mana mata buta, dia juga bawa bego dalam hidup dia. Hebat dia ada. Mati dalam hal keadaan tangan dia pergi bego. Tak pergi tak boleh mata buta. Tapi syahid juga dia, pasal niat dia nak situ. Itu hak kisah dia lah. Imam Bukhari dalam sahihnya berkata, man sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu minal muslimin fahuwa min ashabih. Mereka yang bersekali dengan Rasulullah, duduk sekali dengan Rasulullah. Orang yang dapat duduk sekali dengan Rasulullah ni, kadang-kadang kalau dia duduk lama sampai 10 tahun, tapi hadis yang diambil daripada Rasulullah tu tak berapa banyak. Ada juga. Ada setengah para sahabat tu duduk sekali dengan Rasulullah tu tak lama sangat, 2-3 tahun, tapi hadis yang diambil dengan Rasulullah tu paling banyak sekali. Macam Abu Hurairah, dia tak lama sangat bersahabat dengan Rasulullah, tapi hadis lebih daripada 5,000 hadis yang diambil dengan Rasulullah yang ittafaqal Bukhari wa Muslim. Dia ambil semua apa yang Nabi kata, dia tercatat. Dia panggil pandai gambar. Dia pandai gambar. Jadi mereka yang bersekali dengan Rasulullah, yang hidup sekali dengan Rasulullah, atau melihat Rasulullah dari kalangan orang-orang Islam, maka ialah sahabat Nabi. Kata Syekh Al-Bajuri, kitab fiqh yang kita belajar lah, Syarah Fathul Qari. Kata Syekh Bajuri, murad dengan sahabat itu mereka yang berhimpun dengan Nabi, beriman dengan Nabi setelah dibangkitkan jadi Rasul, sekalipun tidak dapat melihat Nabi. Ataupun meriwayat satu hadis pun, walaupun dia tak sempat meriwayatkan satu hadis, asalkan dia bertemu dengan Nabi, dia bersahabat dengan Nabi, dia beriman dengan Nabi, sahabat. Tapi syarat nak beriman dan berhimpun dengan Nabi selepas dibangkitkan jadi Rasul.
Itu syarat dia. Dia kadang-kadang Allah Ta'ala ni melanjutkan umur orang yang dia dua zaman. Kalau kita tengok, kalau kita ngaji dari ada Arabi ni, di antara penyair, di antara penyair ataupun syair, syair al-mukhadram zaman kita ngaji ada Arabi ni, syair mukhadram ni mereka yang sempat dua zaman. Zaman jahiliyah dia sempat, dan dengan Rasulullah dia dapat beriman. Di antaranya Hasan bin Sabit, syair Rasulullah, sebagai penyair bagi Rasulullah. Dia ada dua zaman. Dia sempat dua zaman, 60 tahun di dalam masa jahiliyah dan 60 tahun dia ada dengan Rasulullah. Rasulullah meninggal dunia, dia ada lagi. Umurnya 120. Hasan bin Sabit, Hasan bin Sabit, syair mukhadram dia panggil. Maka dia ni dikatakan sahabat dia beriman dengan Nabi selepas dibangkitkan jadi Nabi. Walaupun dia ada zaman jahiliyah sekalipun, belum dibangkitkan Nabi lagi. Kita naik ke atas. Wa ba'du fa'lamu ya ma'asyiral muslimin waffaqana Allah wa iyyakum wa alhamana rusdana wa a'azana min syarri anfusina. Kalimah waffaqana kedua nota kaki tu, dia banyak nuskah. Sebab kitab Munyatul Musalli ni bukan setakat 2, 3, 4 kali cetak, bahkan beribu kali cetak kitab ni. Nah, maknanya kitab yang paling lama di tanah Melayu lah kitab Munyatul Musalli ni. Kita dari kita kira dari kita dengan kitab-kitab ulama Arab. Lepas tu bila kitab dia tu berulang kitab ni, kadang-kadang nuskah dia tu tak sama. Yang di atas tu waffaqana. Jadi yang di bawah tu ada kitab ke yang lain faqahana. Nah, artinya kita buat satu nuskah faqahanallahu wa iyyakum, dan barangkali nuskah faqahana ni yang paling betul, yang paling aula. Oleh sebabnya kita tengok di terjemah hak Syekh Daud, telah memberi faham akan kami. Cuba tengok depan. Jadi kalau waffaqana telah memberi taufik, dia lain itu makna dia tu lain. Memberi taufik, memberi faham tu mana lain dah. Ya, sebab itu kita bawa sebut mari dua sebagai kita pakai nuskah dia. Adapun kemudian dari itu, begitulah kitab-kitab lama ni ada pun, dan gitulah kita baca ambil kita lalu. Maka ketahui olehmu segala orang yang muslimin telah memberi faham akan kami dan akan kamu Allah Ta'ala. Tengok, telah memberi faham ni faqaha. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu. Dalam satu hadis kan, yufaqqih ni makna memberi faham. Allah Ta'ala kita reti apa yang kita dengar, apa yang kita belajar. Itu makna faqaha. Jadi barangkali nuskah yang lebih aula kena kata faqaha, bukan waffaqana. Cuma kita nak batal terus kata tak betul waffaqana, kerana waffaqana tu segi makna dia pun dia sah juga. Sebab dengan makna memberi taufik. Ta'rif bagi taufik, Allah Ta'ala jadikan kuasa seorang hamba khalqu qudrati ta'ati fil abdi. Allah jadikan seorang hamba ni kuasa dapat beribadat kepadanya. Itu taufik. Kadang-kadang seorang dapat hidayah tapi tidak adanya taufik. Yang kita nak dua-dua. Hidayah dapat kita beriman dengan Allah, taufik dapat kita beramal dan mendekati kepada Allah. Dua yang kita nak. Dan mengilhamkan, memberi juga ada, dan mengilhamkan kami dan kamu cerdik dan lindungkan daripada kejahatan diri kita, nafsu kita lah. Salat itu adalah tiang agama. Inna salata ibaduddin wa ajallu mabani islamin khamsi ba'da syahadatain. Bahwasanya sembahyang 5 waktu itu tiang agama, dan yang terlebih besar kejadian rukun Islam yang 5 perkara
kemudian daripada mengucap 2 kalimah syahadah. Di sini musannif sedang nak cerita katanya di menempatikan ibadat sembahyang solat dalam harian kita ni seperti tiang agama. Cuba kita tengok musalla masjid kita ni, kita nak ada dengan bangun ni tinggi apa ni, kira-kira 3 lapis lah tinggi dia, dengan tiangnya 4 bucu. Tapi kalau tak ada tiang, tak akan ada buah putung di atas ni. Bila tak ada seputung tak boleh lah. Dia Aimaduddin ni bukan tiang macam lagi ni. Kita gambar, cuba kita tergambar orang Arab ni bila dia duduk di satu padang pasir, dia tak akan buat rumah semacam kita. Dia pasang khemah. Dia pasang khemah tu, tiang tengah dikatakan imam. Gambar tiang tengah. Bila dia pocok tiang tengah naik tu, dan bucu khemah dia 4 bucu, dia akan tarik pocok di tepi. Maka Aimaduddin, imam tiang tengah tu, bukan tiang semacam ni. Dia ada satu tiang tengah naik tu, dia letak khemah di atas, bucu 4 dia tarik. Dia tarik, dia pakur sekat-sekat pinggang kita. Dia panggil imam. Bila tak ada tiang tu, dia tak boleh duduk lah. Kerana dia tumpang. Sebab tu dia menempatkan ibadat salat semacam tiang. Bila tidak adanya tiang, maka tak ada hak lain lagi. Kedua tu di bawah kita tengok nota kaki, kita lakah-lakah, kita tidak ambil semua. Di sini saya dapat ni beriktibas. Iktibas ni kalau kita ngaji dalam ilmu balaghah, kita buatkan satu ibarat semacam Quran dan hadis. Bukan kita rekoi dengan Quran hadis dah. Iktibas ni maknanya kita buat dan kita menulis dan kita membacakan satu nas ibarat semacam Quran dengan hadis. Jadi hak di atas tu inna salata imaduddini, Syekh Daud dia berlafaz dengan inna salata imaduddini daripada asalnya hari iktibas daripada hadis Rasulullah as-salatu imaduddin. Tapi dia tidak kata betul sabda Rasulullah. Maknanya gini, iktibas ni kalam daripada pengarang, tetapi kalam tersebut ada disebutkan di dalam hadis Rasulullah. Cuma dia tidak sarah cara betul-betul katanya sabda Rasulullah, qala Allah Taala, qala Rasulullah. Tapi bila kita cari tengok, oh ini musannif dia ambil daripada hadis Rasulullah yang berbunyi as-salatu imaduddin. Hadis tu riwayat oleh Imam Ad-Dailami dalam kitab hadis dia. Muka lisannya wa mahalluha min ad-din mahallur ra'si min al-jasad fa kama annahu la hayata liman la ra'sa lahu fa kadza la dina liman la salata lahu kaza warada fil akhbari. Kalau kita Munyatul Musalli hak lama tu bukan kazalika, tapi kita ubah dah. Masa kita ngaji darah daripada guru tu, situ yang betulnya kaza. Kita sudah tasheh. Kalau kita yang lama kazalika, kita naknya kaza, semacam hak ada dah lah, semacam tertulis termaktub situ. Fil akhbar. Dan tepatnya daripada agama seperti tepat kepala daripada tubuh. Di sini dibandingkan sembahyang di menempati seorang kepala nasabah pada tubuh. Satu orang bila tidak ada kepala, hidup tak? Mati. Demikian juga kita bila tidak adanya semaya, yang lain semua mati. Ibadat puasa, ibadat haji, ibadat zakat dan sebagainya, segala sedekah dan tabarru'at, dia tak jadi dah. Tak dimakbulkan Allah. Kita kata satu orang yang paling kaya, dia khairat dan barak untuk buat kebajikan, tapi sayangnya tak semaya, tak dapat apa. Sebab solat ni kita akan sebut dalam depan lagi. Al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus salah. Perbezaan di antara ataupun perbezaan antara orang Islam dan orang kafir semaya.
Dia tinggal sembahyang, maknanya bukan Islam. Bukan kita nafi terus, bukan Islam. Padahal dia beriman dengan Allah, tapi bukan Islam yang kamil. Hukum akhirat kita terpulang serah kepada Allah. Bila dia ada tauhid dengan Allah, dia mengesahkan Allah, dia bertauhid kepada Allah, dia tak salat, tak sembahyang, tak puasa, tak zakat, terpulang serah pada Allah, dia akan masuk syurga sebab iman tu masih ada dalam hati dia. Tapi nak masuk syurga pun kena lepas daripada diazab oleh Allah itu. Sebab iman dia ada. Itu segi bab akidah, segi bab pegangan kita dengan Allah dan Rasul dan lain-lain. Benda yang wajib kita i'tikad. Dan masalah ibadat, bila kita tak sembahyang, bila kita tidak adanya salat, maka yang lain luput habis. Kalau kita keluar zakat tak jadi, keluar apa ni sedekah tak diterima Allah. Kita puasa sebulan Ramadan tak terima belaka. Pasal dia panggil menempati seperti orang yang mati sebab kepala tak ada. Dah, itu saja. Maka seperti bahawasanya tidak hidup bagi orang yang tidak kepala baginya. Dia bandingkan orang tak sembahyang ni semacam orang yang tubuh ada tetapi kepala hilang. Tak hidup lah. Maka demikian tidak agama bagi orang yang tidak sembahyang bagi. Demikian telah datang pada beberapa hadis Nabi. Itu beberapa hadis Nabi sakat tu yang Syekh nak sebut lagi. Kemudian kita tambahlah hadis yang berkaitan dengan salatu imaduddin ataupun dia menempatikan solat tu semacam kepala dalam tubuh badan ni. Kedua tu di bawah. Daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanata lahu, wala salata liman la tuhura lah, wala dina liman la salata lah. Innama mawdi'us salati minad din ka mawdi'ir ra'si minal jasad. Maksudnya tidak iman bagi mereka yang tidak beramanah. Ini satu masalah juga ni. Tapi tidak berkaitan dengan semaya bab amanah. Allah Ta'ala suruh amanah, kita pecahkan amanah. Dah, kita pecahkan akan amanah. Mana mereka yang merusakkan dan meruntuhkan amanah Allah, bukan dikatakan sana beriman yang sempurna, bukan iman yang kamil. Iman kita tidak nafi, tapi tidak kamil. Tiada salat bagi mereka yang tidak berwudu. Bila kita tidak adanya wudu, kita nak salat, tak jadi, tak sah main. Dia ada beberapa halat, dia ada beberapa kelakuan bagi mereka yang boleh bersalat tanpa berwudu. Setengah masalah saja. Bila kita ada air, mesti kita berwudu. Kalau kita tidak ada uzur, tidak ada penyakit, sakit di tubuh kita. Bila kita sakit, walaupun air itu ada, tapi doktor mengatakan tak boleh guna air, kita akan naik berpindah kepada gunanya tanah, itu kita tayamum. Bila tidak adanya air, bila tidak adanya tanah dan sebagainya, maka ketika itu kita mesti bersalat dalam hal keadaan kita tidak berwuduk. Tetap disalatkan. Ada kan masalah kita tak ada air, tak ada tanah, kita duduk dalam dunia ni? Ada. Kita duduk dalam penjara, air boleh tak bagi, tanah pun tak ada, maka sembahyang ketika tu adalah wajib disalatkan, dan salat kita tu untuk meraihkan waktu. Dan salat untuk meraihkan waktu, tapi jaga-jagalah, jangan nak ada sangat tu. Dan tiada agama, kitab tu kena fikir sikit, tulisan dia tu tiada. Dan tiada agama bagi mereka yang tiada melakukan salat. Supaya lepas sebut di atas. Sesungguhnya tempat salat pada agama tu seperti tempat kepala daripada jasad. Jasad artinya tubuh. Jadi perkataan saya di atas tu, dia iktibas daripada hadis ni jugalah. Dia disebutkan oleh Imam At-Tabarani
dan juga Al-Haythami dalam Mu'jamuz Zawaid. Dalam kitab Mu'jam tu kita hadis 10 jilid kita ni. Lepas tu ada lagi 2-3 hadis, baca sedikit. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muhafizina 'ala as-salati al-muqimina laha al-khashi'ina fiha ad-daimina 'alayha fa bidzalika amara Allah 'ibadahu al-mu'minina fi kitabih wa bihi wasafahum faqala hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Maka menjadi kami Allah Subhanahu wa taala, ibarat dia cakap lagu tu payah sikit dah. Abang tu di bawah tu kita ada ta'liq. Aula ibarat kena kata semacam ni. Mudah-mudahan menjadikan kami oleh Allah. Jadi mudah kita bayar sikit. Bukan tak betul yang saya nak tulis tu. Kadang-kadang dia tulis tu, dia panggil lidah dia tu suka cakap lagu tu. Dan kita nak wis supaya mudah memberi faham itu, kita kena baiki cara kita. Mudah-mudahan menjadikan kami oleh Allah. Kerana ini adalah jumlah khabariyah lafzan insya'iyah makna. Ini ngaji ilmu alaq dah. Jumlah ja'alana Allah. Kalau ngaji ilmu alaq dia panggil jumlah khabariyah lafzan insya'iyah makna. Jumlah tu khabari kerana fi'il madhi. Tapi segi makna kena doa. Doa dia panggil. Janakan kamu daripada orang memeliharakan atas sembahyang 5 waktu. Ini sebab tu kita panggil dalam muqaddimatul kitab ni, dia termasuk segala doa-doa kepada kita belaka. Di sini saya dia berdoa untuk kita supaya kita menetap dalam keadaan dan orang yang memeliharakan atas sembahyang 5 waktu. Dan orang yang mukim bagi sembahyang, yakni mendirikan dan memeliharakan dia. Lagi orang yang kosok padanya, yakni tetap hati dan anggota dalam sembahyang. Ini kosok yang saya sebut tadi dah. Payah sangat buat kosok sembahyang ni. Payah sangat. Nak ada sifat kosok, perasaan kosok timbul dalam hati kita, payah sangat. Kedua, kita ta'liq 2-3 baris di bawah. Ustaz Dr. Mustafa Al-Bugha. Mustafa Bugha ni pernah sapa kat sini. Masa apa? Masa apa dia lah mula-mula yang belum dibangunkan masjid ni. Dah sikit. Salah satu ulama Suriah tu masih ada lagi dalam Fiqhul Manhaji dan banyak kitab karang-karangan dia. Dia pernah sapa dia sebagai mula-mula itu di sini. Alhamdulillah. Dalam kitab Fiqh Manhaji. Sebab Fiqh Manhaji ni bukan dia tulis seorang, 2 orang lagi mustarak. Ali Salbiji dan juga Mustafa Khin, ulama Suriah. Ada kitab dia diterjemah oleh Mufti Wilayah tak silap apa, Fiqh Manhajin Najili, Tak Zul, Dr. Zul. Berkata kosok itu ialah menjaga hati dan hati-hati seorang pada barang taraduk oleh lidah. Itu takrif kosok yang disebutkan oleh Dr. Mustafa Bugha daripada bacaan dan zikir, doa-doa. Adiyah tu mana doa-doa, adiyah. Dengan bahawa diperhatikan dan memberitahu bahawa ia bermunajatkan kepada Tuhan. Maka kosok dengan pengertian ini adalah satu juzuk daripada juzuk salah. Jadi untuk lebih panjang lagi kita buka dalam secara muhazzab, kita ihya, targhib, qurratu aini Rasulullah, iqamatus shalah wa asrariha ni kadang-kadang bagi Ustaz Dr. Yusuf Khattab pengarang bagi Mawsu'ah Yusufiyah, ulama Suriah. Lagi yang mengekalkan menurutkan untuk bersalat. Lagi yang mengekalkan atas sembahyang, yakni tiap-tiap sudah sembahyang mencipta ia hendak merigakan sembahyang yang kedua. Demikianlah selama-lama. Orang yang betul-betul Allah Ta'ala bagikan dan beri pada mereka untuk kita ni kosong apa dah merasai rajin dalam bab ibadat. Bila kita sudah sembahyang, kita tunggu nak solat kali yang kedua. Itu satu kelebihan suku. Jadi hari ini kebanyakannya sembahyang ni jemaah.
Kita akan sampai bab solat Jumaat, kelebihan hadis semua dan pendapat para ulama insya-Allah akan sampai situ. Maknanya bila kita sudah daripada menunaikan satu ibadat solat fardu, hati kita selalu dan cita-cita nak solat kali yang kedua. Tunggu nak solat kali yang kedua. Itu makna mengekalkan atas sembahyang. Tiap-tiap sudah sembahyang mencinta hendak mengerjakan sembahyang yang kedua. Dia ada kelebihan dia. Ada kelebihan dia tu kita dah sebut juga hadis di bawah 2-3 hadis. Ketahuilah bahawa duduk di dalam masjid untuk menunggukan salat itu amat besar pahalanya dan fadilatnya. Apa yang ke-1 di bawah. Jadi kita duduk dalam musalla, masjid, surau. Bila sudah kita sembahyang, kita tunggu nak sembahyang kali yang kedua. Tapi kalau kena hak lama tak nak tunggu juga. Kita sudah solat subuh, tunggu nak sembahyang zuhur, lama tu. Lepas tu kita baliklah kerja dulu. Tapi kalau di antara maghrib dengan isya kita tunggu sekejap. Sudah solat maghrib, sudah kita baca wirid, sudah kita berdoa, sunat ba'diyah 2 rakaat, kita tunggu sekejap untuk solat isya. Kalau ada kuliah, kita dengar kuliah. Kalau ada mengajar, kita dengar mengajar. Kalau ada majlis ilmu, ikut apa saja kita tunggu sekejap. Sejam atau apa. Sekejap. Itu di antaranya fadilah dan kelebihan yang maksud di bawah itu. Dalil hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazadu ahadukum fi salatin ma dama yantaziruha wa la tazadul malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fil masjid. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu ma lam yuhdis. Sentiasa seorang kamu di dalam pahala solat. Bila hati kita cita-cita nak solat kali yang kedua, solat pertama sudah dilakukan, sudah kita menunaikan, maka hati kita terikat dan tertamak dengan ibadat solat fardu yang kedua, Allah Ta'ala akan bagi pahala kita selama dalam masa kita duduk tunggu tu. Dan sentiasa para malaikat beristighfar pada seorang kamu yang menunggukan solat tadi, selama berada dalam masjid. Kata para malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Cuma kita tak dengar ya. Duduk pada musalla. Malaikat selalu berdoa pada kita, ya Allah, kamu ampunlah baginya. Ya Allah, kamu berilah rahmat kepada. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat doa pada kita. Nah, dan kelebihan dia tu ada banyak lagi. Ada 2-3 hadis lagi yang kita sebut. Dah tengok situ. Maka dengan demikian itu kita naik ke atas. Maka dengan demikian itulah menyuruh Allah Subhanahu wa taala segala hamba-Nya yang mukmin di dalam kitabnya. Maka dengan dia memberi mana mensifatkan, memberi bahasa sedap, mana mensifatkan sifat mereka itu. Allah Ta'ala ceritakan ada semaya ni sifat-sifat orang yang semaya hamba yang mukmin dalam kitab Quran. Maka firman Allah Ta'ala, peliharakan oleh kamu hai orang mukminin atas semaya 5 waktu, dan peliharakan semaya wusta. Daripada ayat ni, hafizu ala salawati was salati wusta, dia terjemah pada ayat tu dah, dan kita akan sebut depan. Solat wusta tu ada ulama yang mengatakan murad dengan wusta tu solat apa dia, insyaAllah siapa tu. Dan berdiri kamu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan kamu akan taat. Maka dikadaki dengan salat itu, iaitu salat fardu yang 5 waktu. Dalam ayat Quran, hafizu ala salawati. Situ ayat Quran. Hafizu ala salawati. Salawati kalimah jamak.
Murad dengan salawati situ ulama mengatakan solat 5 waktu. Nah, itu solat 5 waktu. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Solat wusta tu ada kidah ulama pada muka 45 insya-Allah kasapa. Mengikut pendapat Imam Syaukani, dia sebut mari di situ no solat wusta akan siapa 17 pendapat. 17 pendapat kita baca tadi insya-Allah sampai situ. Maka murad dengan ayat Quran yang Tuhan sebutkan hafizu ala salawati di situ solat 5 waktu. Dalam Hanafi dia tambah lagi solat ni. Tapi bukan fardu, wajibah solat witir. Solat witir dalam mazhab Hanafi mengatakan wajib. Jadi kita yang bermazhab Syafi'i ni 5 witir kita buat setahun sekali. Ya sebenar witir ni bukan setahun sekali. Setiap malam. Setiap malam buat. Bagi mereka yang kandok. Hanafi setiap hari. Kita akan sapa pembahasan bab solat witir dan sekali dengan dalil-dalil. Lepas tu, jadi kita dah hari dah sebut kata witirnya bulan Ramadan kita buat witirnya. Bulan biasa kita tak lah. Itu pun kalau bagi mereka yang solat tarawih cukup. Bila tak cukup, bila sudah buat 8 keluar, witir-witir pun tak ada. Tak ada witir lah. Itu sukulah perbahasan bab tarawih tu. 8 ke 20 ke 36, 32 ke 40 berapa. Cuba bahasa suku. Tak. Kita ada tulis satu tajuk bab salat tarawih. Al-Qaulus Sahih fi Salatit Tarawih. 60 muka surat bahasa tak silap. Dibuka tengoklah sekali dengan dalil-dalil, sekali pendapat ulama, sekali dengan apa ni? Ada hadis dari Rasulullah bab 20, bab 8 satu pembahasan suku satu buah risalah yang kita tulis sebagai dalil ya. Maka witir ni dalam mazhab Hanafi mengatakan wajib. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak ada dah. 5 tu sahaja. 5 sahaja. Iaitu zuhur. Jadi kadang-kadang dalil di bawah tu baca sendiri dah. Kita harap setengah-setengah tu kita sebut nota kaki tu dalil solat 5 waktu sekali dengan takrik ahadis. Kita ambil yang itu penting-penting. Iaitu zuhur. Yang pertama zuhur jadi bawah tu ada ta'liq dalil bab waktu zuhur. Cuma kita turun di bawah lagi. Muka surat 34 tu membahas sunat ditakhirkan zuhur. Masalah semaya zuhur ni para fuqaha berpendapat bahawa disunatkan takhir salat zuhur pada awal waktu. Kita bubuh kata di hari ni jam waktu zuhur ni pukul 1:30 sampai lah. Tak sampai agak dah. Bola 1:15 bubuh kata. Bila 1:15 ni dia masuk waktu zuhur. Bila panas sangat, rumah kita dari tempat musalla untuk berjemaah tu jauh sangat, maka zuhur bagi mereka tersebut disunatkan kita takhirkan zuhur supaya dia lembut panas. Tak. Sebab di zaman Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam ni dia semua sahabat dia buat jemaah di musalla Masjid Nabawi belakang. Hodok kerja, hodok pegecok caku semua duk buat cocok dan bila dengar suara azan beradu tu dan menuju ke musalla Masjid Nabawi. Tak. Jadi bila kita kata tanah Harak ni dia panas sangat, pokok kayu pun tak berapa banyak,
Daripada rumah Nabi ke musalla Masjid Nabawi, pakai masa perjalanan itu dia jauh juga. Oleh itulah Rasulullah sebut satu hadis, akan sebut depan, izastaddal harru fa'abridu bis salati fa inna siddatal harri min fayhi jahannama. Apabila terlalu panas, hendaklah kamu mempersejukkan solat zuhur kamu. Dia teduh sikit dulu. Mana bukan solat awal waktu dah. Bila solat awal-awal dia panas kan, kita teduh. Tapi janganlah kita takhir sampai ke 15 minit nak masuk waktu asar. Tak. Kita takhirkan sikit waktu zuhur. Daripada jam pukul 1.15 kita bubuh kata sampai pukul 2 kan. Bubuh kata. Tengok keadaan. Itu tempat negeri yang tempat yang panas. Semacam rumah kita, dia tak panas sangat. Lagipun bukan berjalan kaki 15 meter daripada rumah ke masjid pakai mutu. Bukan jauh pun, 20 meter dah. Mutu dah. Kalau kita kira bagi. Tak. Ini tempat negara yang panas. Lalu tu ulama kata, disunatkan takhir salat zuhur pada awal waktu ketika terlalu panas, bersangat terpanas, sehingga tidak hilanglah khusuk'. Jadi bila panas sangat ni, kadang-kadang bila kita sedang menunaikan ibadat solat, membawa kepada hati kita kurang khusuk pasal dia panas, dan disunatkan mensegerakan solat zuhur, lain dari demikian. Maknanya kalau di rumah kita di hari ini, disunatkan kita sembahyang zuhur awal-awal. Sebab dia ada kemudahan banyak. Daripada masjid, daripada rumah ke masjid, kita bubuh kalau 1 kilometer, 1 batu. Bila kita naik motor, tak sampai 2 minit pun. Tak sampai 2 minit. Tak. Sebab tu masa Nabi dulu dia jauh. Yang mana rumah jauh, yang tu fadilat paling banyak zaman Rasulullah. Ada satu sahabat tu rumah dia jauh dengan Masjid Nabawi. Akhir sekali dia minta Rasulullah nak membinakan satu rumah, nak buat pondok lah tepi-tepi Masjid Nabawi, supaya mudah nak jemaah 5 waktu. Dekat. Tapi Nabi tak bagi. Nabi kata yang banyak langkah kamu ke musalla masjid, maka itulah pahala Allah Ta'ala bagikan. Ada pindah juga. Tak. Ada setengah tu sekerat hari perjalanan ni, ada juga di kalangan sahabat-sahabat untuk nak menunjukkan solat di Masjid Nabawi. Bagi mereka yang jauh itulah yang sabit dalam hadis mengatakan satu isu lah, kita kata rumah kita hari ni bila kebetulan hari raya, hari Jumaat, maka tak diwajibkan Jumaat. Ada tak? Bila terjatuhnya hari raya hari Jumaat, maka tak payah semaya Jumaat. Zaman Rasulullah, orang yang rumah jauh dengan Masjid Nabawi itu, dia nak keluar pergi solat Aid di Masjid Nabawi itu, kena pakai masa perjalanan setengah hari kadang-kadang. Jauh sangat. Nak undang sempat semayang dengan Rasulullah. Hak tu hak Nabi diizinkan bagi mereka tak payah ulangkan semaya Jumaat, pakai memadai dengan semaya raya. Asal jauh. Maka kita hari ni rumah tepi masjid, kita raya hari Jumaat, Jumaat pun tak pergi. Salah tu. Tak kena tempat, bukan kan? Tak kena situ lah. Itu kita kena faham malam bahadih tu. Itu satu tajuk suku. Itu dalil di bawah kita sebut 2 hadis tentang semaya zuhur disunatkan kita takhirkan sebuah kepada tempat yang panas. Adapun di rumah kita, maka taklah kita semaya awal waktu, kecuali ada satu gorak yang tertentu, itu halangan. Keduanya asar, solat asar. Waktu dalil itu tersebut di bawah. Sebut di bawah. Kita ambil masalah yang penting. Cuma tempat hak kena beki kita muka surat 27 nota kaki ke 1 tu, masuk waktu maghrib. Jadi tulis saya tak betul tu.
peki tulisan. Tasahkan tulisan dia. Muka 37 tu kan? Mata kaki yang ke-1, baris yang ke-4. Masuk waktu solat maghrib. Dengan ghaib, bukan ghaib tak tulisnya tu silap. Dengan ghaib matahari. Kita peki. Takut lain kali bila kita balik baca rumah. Ni apa dia ni? Gogak tak erti pula situ. Ghaib. Asal boleh silap tu kerana kita ghaib ni kalau masa kita tulis kita kena pakai font Arabi. Tapi kita letak di font tu font hak Jawi. Sebab tempat rin jadi huruf ngo, tempat hamzah jadi huruf go. Silap nak pergi situ dah. Kemudian tu di bawah faidatun. Satu masalah yang penting ni. Sekiranya matahari jatuh pada satu negara. Kita kata kita duduk di tanah Jawi Melayu. Maghrib dah masuk dah. Lalu bersolat seorang solat maghrib. Kita pun solat maghrib. Kemudian ianya musafir ke negara yang lain. Tiba-tiba mendapat matahari belum lagi jatuh. Apa hukumnya? Kita duduk kat rumah ni. Bila diazankan salat maghrib, kita pun salat maghrib. Naik kapal terbang pergi di Mesir. Daripada tanah Melayu ke Mesir, dia jarak. Apa ni masa dia tekah lebih kurang 4-5 jam gitu tak. Artinya kalau kita di sini, maghrib ni, kita dah salat. Bila kita disapa di Mesir ni, waktu puasa, kita berkata. Mana maghrib tak masuk lagi. Mengikut pendapat ulama di sini wajib diulangikan solatnya. Maghrib kena solat semula. Jadi yang kita solat tadi tak diiktibar. Itu yang kita nakalkan daripada kitab Al-Fiqhul Mubassat. Muka 148 disebutkan di situ. Dan Isya salat Isya lah. Kemudian ada dalil-dalil dia di bawah tu. Kita rasa kalau baca sendiri pun dia mau berhenti. Dalil tentang bersolat Isya. Cuma tempat kena peki ada juga tu bagi mata kaki yang pertama. Permulaan masuk waktu solat Isya itu dengan ghaib. Jadi situ kena membaikikan, kena tasah sikit kita. Dengan ghaib sopak merah dan berpanjangan hingga naik fajar shadiq. Sebab Isya waktu dia terlalu panjang sangat daripada sopak merah masuk waktu Isya. Jadi masalah kita solat hari ini, waktu maghrib ni, yang kita beramal di hari ini, waktu maghrib pada pendapat kaum qadim bagi Imam Syafi'i. Kan Imam Syafi'i dia ada dua pendapat. Kaum jadid, kaum qadim. Jadi kau al-qaulul qadim maknanya maqalahu Syafi'iyyu qabla Misra. Tu al-qaulul qadim. Perkataan Imam Syafi'i yang keluar yang dia fatwa sebelum menetap di bumi Mesir. Dia masa tu dia Mesir, Iraq, Baghdad. Kaum jadid ni fatwa Imam Syafi'i maqalahu Syafi'iyyu bi Misra. Perkataan Imam Syafi'i yang mana sudah dia menetapkan di bumi Mesir, dia keluarkan kaum jadid. Kemudian kitanya masalah waktu maghrib di hari ini, kita masih guna al-qaulul qadim lil Imam Syafi'i. Dan biasa ibadat kita yang kita lakukan dalam sehari-hari kita ni, kita banyak guna, banyak kita pakaikan al-qaulul jadid, kecuali waktu maghrib kita masih guna al-qaulul qadim. Sebab apa? Waktu maghrib, kalau kita mengikut pendapat kaul jadi Imam Syafi'i, sekejap je masa dia. Bila dah lenyap matahari ke muka bumi, masuk waktu maghrib, azan
sudah azan mengangkatkan wudu, berpakaian untuk bersolat, sembahyang 3 rakaat, tambah pula 2 rakaat ba'diyah, habis waktu. Tu kau jadi al-qaulul jadi. Mana waktu sekejap ya. Bila masuk waktu, kita azan, mengangkat wudu, mengangkatkan taharah dan bersuci sebagainya. Kita pakai baju bagai pakai telkung. Semaya fardu 3 rakaat, qabliyah tak payah buat. Pakai 3 rakaat yang fardu, kamu ditambahkan dengan 2 rakaat yang ba'diyah tu hak muakkad. Selepas itu habis waktu. Syafaq merah hilang ke tidak hilang tak kira. Waktu maghrib sudah habis dan boleh kita langsungkan salat isya lagi. Itu kaul jadid bagi Imam Syafi'i. Tapi pendapat kaul jadid di hari ini kita tak guna. Ya kita masih guna di hari ini kaul qadim bagi Imam Syafi'i. Sebab kaul qadim Imam Syafi'i waktu maghrib mulai daripada lenyap matahari ke muka bumi sehingga hilang syafaq merah. Jadi masa dia tu panjang sikit, lebih kurang sejam. Daripada pukul 7:30 kita bubuh masuk waktu sampailah pukul 8:30. Jadi waktu tu panjang sikit. Maknanya yang masih kita beramal di hari ini waktu maghrib mengikut pendapat kaul qadim Imam Syafi'i. Gitu dah. Apa situ? Habis kata. Dan di bawah tu kita sebut ada bagi isya tu berapa waktu, sunat ditakhirkan isya daripada awal waktu. Jadi tadinya solat zuhur sunat kita takhirkan daripada awal waktu pada masalah bila tempat tu terlalu panas. Di sini sunatkan takhir solat isya dari awal waktunya. Maknanya kita semaya itu lama sikit semaya isya. Daripada jam 8.30 kalaulah waktu sudah masuk, kita takhirkan sampai pukul 9.30 ke 10. Takhir ke solat isya. Di antara dalilnya satu muka 39 tu. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, "A'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي." Satu malam Rasulullah mentakhirkan salat isya. Ada satu malam tu Rasulullah semaya isya tu lama sikit. Hingga hilanglah kebanyakan malam. Maksudnya jauh dah malam. Sehingga tidurlah ahli masjid. Ahli yang selalu berjemaah di masjid dan juga ahli suffah. Dia di Masjid Nabawi dulu. Awal-awal Nabi kita membangunkan Masjid Nabawi dengan tiangnya daripada batang tamar. Maka beberapa ramai daripada ahli suffah, penduduk sahabat-sahabat Nabi yang tak ada rumah tinggal, mereka berada di Masjid Nabawi itu. Bukan sikit, hampir 300 orang tidur ke Masjid Nabawi. Dah, sehingga tidur habis mereka. Kemudian beliau keluar sebab Masjid Nabawi ni dia sekali dengan rumah dia takat, dia berepek dengan rumah dia hampir sangat. Lalu ia bersolat, maka sabdanya, sesungguhnya inilah waktu jikalau tidak kepayahan atas umat. Kalau tidak jadi kepayahan di atas umatku, inilah waktu solat isya. Makna Rasulullah mentakhirkan solat isya daripada awal waktu. Waktu. Dia jabat zaman Rasulullah ni dia semaya apa? Laki-laki ahli suffah ni miskin-miskin fuqara semua duduk di Masjid Nabawi.
hampir 200-300 orang. Mereka bertalaki dengan Rasulullah. Mereka mengambil ilmu dan belajar Quran sama-sama mereka. Yang lelaki lah, yang perempuan tak ada. Tak. Bila jemaah pula mereka disaf di belakang Rasulullah, selepas mereka tu saf-saf perempuan tak dah. Dia pas belakang saf perempuan. Dia bukan pas di tepi dah, dia pas belakang saf perempuan. Sebab tu bila satu Nabi keluar mari, mereka dah tidur dah, dah semaya. Nabi semaya tu baik mari Nabi, inilah sebagai waktu solat Isya. Kalau tidak jadi kepayahan, maka aku akan suruh semaya ini waktu. Ditakdirkan akan solat Isya. Satu hadis lagi no, laula an asyqa ala ummati la amartuhum an yu'akhiru al-isya ila sulusil laili aw nisfihi. Jika tidak kepayahan ke atas umatku, aku akan suruh mereka itu mentakhirkan solat Isya hingga 10 malam ataupun setengah malam. Oh, setengah malam pukul 1. Kalau tidak jadi kepayahan apa-apa terhadap umat aku, maka aku akan suruh mereka sebagai suruh wajib. Tapi ia bukan wajib. Aku suruh mereka akan sebagai suruh wajib kepada mereka untuk melaksanakan solat Isya di waktu tengah malam. Suluh malam ni kalau kita kira-kira lebih kurang jam pukul 11, 10 kita. Ataupun nisfu malam, ni setengah malam pukul 1. Lebih kurang pukul 1. Hari ni tak ada lah solat Isya pukul 1 tu. Kalau ada tu, orang semaya sore gitu lah. Hak semaya sore, hak tak ada jemaah, hak sibuk dengan kerja sangat, ataupun hak jenis takhir solat gitu lah. Tak. Ini jemaah lah sebenarnya. Lepas tu banyak lagi hadis tu, insyaAllah tengok. Ada 2 hadis lagi bagi sedikit tu. Dan subuh, waktu subuh ni keluar fajar sadiq lah. Waktu subuh, jadi kita tak baca lah waktu dia dah. Waktu subuh, tengok waktu subuh di bawah sikit, muka 41. Bagi solat subuh itu 6 waktu. Waktu subuh dia ada 6 terbagi semua. Kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita tak ingat. Yang pertama waktu fadilah. Waktu fadilah ni awal waktunya. Bila masuk jam subuh, pukul 6 berapa minit kita dah? Dah. Sudah masuk waktu subuh, kita ambil wuduk, kita mengakak dan bertaharah, tersemaya awal-awal. Itu waktu fadilah. Yang kedua waktu ikhtiyar. Ditulis saya tu kena pakai sikit. Dengan kha, bukan dengan ca. Ikhtiyar. Dia dalam kha dia tu kalau dia huruf kha dengan ca itu pak tunda. Kalau dia biasa kitab jauh. Jadi ada silap situ. Berpanjangan hingga cuaca. Tapi cuaca ni bukan matahari naik tak. Kenapa nak cerah? Dia panggil al-isfar. Cuaca hampir nak cerah. Cuaca hampir-hampir nak cerah. Tapi bukan matahari nak dah angkat matahari tak. Yang ketiga waktu jawaz tanpa makruh. Waktu haruh bila karahah. Dalam bahasa Arab katanya waktu jawaz bila karahah. Hingga naik merah. Merah ni sebelum matahari keluar. Maknanya bulatan matahari belum keluar daripada bumi, nampak cuaca merah. Ketika tu waktu karahah, waktu jawaz bila makruh. Yang belakang. Waktu apa yang tiga dah. Waktu yang keempat waktu jawaz ma'al karahah, tu serta makruh. Maknanya semaya tu waktu tu ya semaya tetap kita kena sembahyang, cuma waktu dia tu dia panggilnya waktu harus, waktu jawaz serta makruh. Maknanya waktu sedang bersangatan merah dan waktu yang baki itu sempat untuk menunaikan solat. Maknanya
matahari ni hampir naik sangat dah. Tapi kalau kita solat dalam waktu tu, kita sempat semai 2 rakaat subuh. Kita pun katanya masa ada lagi 10 minit, matahari nak naik, nampak merah cahaya, dan kita solat masa tu, dan kita sudah dah solat kita. Itu dia panggil waktu harus serta makruh. Yang kelima, waktu hurmah. Waktu hurmah ni akhir waktu, sekiranya tak perlu solat. Maksud tak perlu solat ni kalau kita semaya tak sempat sudah. Dia satu takbir, ada satu rakaat, matahari sudah naik dah. Waktu hurmah. Min haisul wakti, sembahyang tetap kena sembahyang. Kita dah kunci jam pula subuh, tapi kita tak sedar. Jaga-jaga ada lagi 5 minit. Ambil air semaya 2 minit. Pakai kain sayung seminit. Ada lagi 2 minit. Allahu Akbar. Ihdinas siratal mustaqim. Matahari dah naik. Bukan ihdinas sirat lalu. Bismillah dah dulu. Jaga ringkas-ringkas. Adakah bismillah tak ada? Ihdinas sirat lalu. Misalnya, tak ada nak rokok lagi, matahari naik dah. Pasal dia tak cuma lepas solat tu, naik lagi matahari ni. Tak cuma besar lepas solat. Anak-anak tak ada. Waktu hormat. Tapi solat teruskan sudah. Nampak matahari naik pak, sudah tak payah solat. Tak kena itu. Min haisul wakti. Min haisul wakti. Yang keenam, waktu darurah. Waktu darurah ni akhir waktu apabila hilang segala manik dan yang baki itu pada takbiratul ihram. Dia tidak waktu darurah. Orang perempuan ni dia mari uzur bulanan. Bubuh kita fardu takdirnya, masa tu ada lagi 10 minit. Masa dah lagi 10 minit nak habis waktu subuh. Bila dia tengok dia dah tak ada darah dah, artinya dia wajib mengakatkan hadas. Mani mengakatkan hadas. Sudah mani, waktu masih ada lagi seminit kita bubuh hadas, ataupun setengah minit. Bila kita mandi mengakak sudah, kemudian kita pun pakai talqum hafaz sejadah untuk sallallahu ta'ala Allahu Akbar, sempat kita takbiratul ihram dan waktu matahari sudah naik, maka tu dikatakan waktu darurah. Sebab apa kita semaya ada akhir? Sebab kita manik. Arti manik ni perkara yang menghalangikan kita daripada kita ibadat solat. Kan ulama dah sebut dalam kitab mereka, diharamkan atas perempuan yang haid menunaikan solat. Perempuan yang mari haid diharamkan solat. Maka haid dikatakan manik. Mani'un tu bahasa Arab, bahasa kitanya perkara yang menghalangikan daripada kita bersolat. Kita nak solat tak boleh sebab kita uzur. Tiba-tibanya baki lagi waktu 10 minit, sempat kita mandi sebab kita dah kering head. Baki lagi kita takbir minit, tu waktu darurah. Misalnya dah. Di situ. InsyaAllah ta'ala. Kita balik misalnya muka 42. Tidak harus meninggalkan solat. Maka demikian itulah ialah sembahyang yang tidak diluluskan seorang daripada orang Islam meninggalkan satu daripada. Satu waktu pun tak boleh kita nak tinggal ibadat solat. Pada satu kelakuan daripada segala kelakuan, selama ada ia berakal. Dan maksud sama berakal ni selama mana fikir kita masih sedar lagi, tak boleh kita nak tinggal solat. Walaupun kita dalam keadaan kita tidur, tak kuasa kita nak bangkit, tak kuasa kita nak duduk, tetap kita melaksanakan, melakukan solat dengan caranya.
Biasa kita tiliknya hari ni, no? Bila kita jatuh uzur, bila kita sakit, kita nak bangun tak boleh, kita tinggal terus sampai ke solat. Itu kebanyakan kita perhati. Kalau tak percaya, kita masuk di rumah sakit, rumah hospital, berapa orang yang boleh menunaikan ibadat sembahyang? Cuba kita tengok. Sedangkan mereka kadang-kadang boleh kita bangun, boleh jalan, tapi sakit sikit-sikit. Dah tinggal terus, dah solat. Padahal ibadat solat ni tidak ada kecualikan meninggal, tidak dikecualikan meninggalkan solat selama mana akal itu masih ada, selama tak disolatkan. Walau dalam keadaan kita semaya dengan isyarah. Kita nak gerak tak boleh dengan kaki tangan, tapi kita boleh gerak dengan kelupuk mata, maka semaya dengan isyarat dengan kelupuk mata. Saya ingat Allah yarhamullah, Mullah Baballah Sarah tua Syekh Abdullah Sarah Al-Jarumi, sebelum dia meninggal dunia, dia kata kembang macam ni deh. Menutup di masjid dia lah. Sebelum dia meninggal dunia ni, dia ada satu sakit 9 bulan. Jadi 9 bulan dia sakit tu, yang sakit teruk sangatnya, lebih kurang 2 minggu dia tak makan pun. Tak makan pun langsung. Tak. Kita nak cerita bukan kita hal sakit dia. Kita hal sembahyang. Bila kita tengok, kita teriak. Kita sendiri. Masa dia sakit teruk ni, dia ni macam sedar tak sedar. Tapi bila dia tanya, sedar lagi? Tak. Dia dengar suara, kenal lagi ni? Kenal. Masa tu dia sakit tu, kalau kira-kira tu, kena pegang dia tu 6 orang untuk nak semayang. Bila sampai waktu dia tanya, waktu masuk lagi? Masuk, ambil air. Dia ni mata tak kelak lah, mata tak katuk tu lah. Jadi kena pegangnya belakang 2, tepi ni jaga depan 2 orang. 6 orang untuk semayang. Sujud ambil batal kat di depan. Kaki kunjuk. Tunjuk kaki. Jadi semaya lagi. Semaya tunggu sujud, kita pegang tunduk, sujud. Lepas tu berbakit pula, bakit. Dia baca lah. Sekadar baca dia baca. Dan yang paling hebat lagi dalam keadaan semaya dia, dalam buka tengah-tengah sakit tu, surah dia tak tinggal. Surah. Subhanallah. Surah dia tak tinggal. Orang pegang kapit 6, 7 tepi takut Allah. Surah dia tak tinggal. Baca surah lagi. Bila kita tengok rupa tu, kita teriak subhanallah. Maknanya kita hari ni bila kita sakit sikit ni, kita tinggal dah semaya. Tak. Anda tengok selama mana akal masih ada, selama tu tak kena semaya. Pegang 4-5 menit tak kena semaya. Tak. Dan jikalau sampailah lemahnya barangnya sampai dan sakitnya kepada sehingga kita tu kena peki, kena taskan. Bukan sengko. Kita tu kalau tak peki dia takut tak faham ibarat dia. Kepada sehingga. Tak kira yang bagi mereka yang ada kita tu, pekilah bahasa Rumi, bahasa Jawi, bahasa Arab, Cina pun. Yang pentingnya peki boleh baca. Nah, sehingga sampainya sekalipun tidak diuzurkan meninggalkan dia. Tak boleh timbul salah. Bila akal tu tak ada, okey, tak apa lah. Tak tahu apa jadilah. Maka tu baru boleh tinggal. Jadi kita doa lah. Semoga ni katakanlah kita masih sihat. Tapi bila kita jatuh uzur satu hari, kita minta Allah Ta'ala kekalkan ibadat salat kita selama mana akal kita masih ada. Kita buat sedapat. Apakah lagi mereka yang masih segan, tapi mereka tak semaya, tidak menyembah Allah Ta'ala. Allah, banyak ni banyak dah. Ni masih banyak lagi. Tinggal terus semaya. Bila kita saat, dia mengaku kata dia Muslim, dia beriman, tapi semayang tidak. Kita tengok di nota kaki di bawah, keuzuran yang digugurkan salat. Khusus sama mana para ulama telah bersepakati dan muafakat
bahawa salat itu gugur dari perempuan daripada perempuan pada hari haid nifas. Ini memang jelas dalam mazhab mana-mana pun, baik oleh Syafi'i ke dalam Hanafi ke mazhabul arba'ah, mengatakan perempuan bila dia mari uzur bulanan ataupun uzur selepas daripada bersalin, maka tak boleh mereka menunaikan salat daripada, serta tidak diqadakan solat yang tidak dilakukan. Tak payah kita qada dah solat tu. Jadi kalau kena qada juga kan berat sikit. Lebih lagi perempuan yang bersalin mari haid 40 hari, kena qada 40 hari, kita ambil 40 dipukul dengan 5 kan, tak ada kena buat nak nasi, kita makan nasi dah lah. Qada solat tu nasi masak lagi tu, nanti ku qada solat tak siap lagi ni, kena nasi bubuh gitu ya. Itu satu hikmah Allah Ta'ala tak disuruhkan perempuan yang haid qadakan solat yang sudah luput masa haid dan nifasnya. Juga tidak diqadakan atas kafir asli. Orang kafir asli ni bila dia memeluk agama Islam, tak payah qada solat dia. Bubuh kata bila dia meluk agama Islam, dia dah umur 7-80 dah, maka masa yang lalu dalam kafir dia itu, bubuh katanya 60 tahun kan, tak payah kena qada. Jadi kalaulah ditaklifkan, disuruh memperhatikan mereka qadakan juga salat, maka tidak ada mereka yang gemar untuk menerima Islam. Itu satu hikmah. Salah satu hikmah dia. Jadi siapa nak masuk Islam mesti diqadakan salat yang dulu. Saya tak mahu, mereka kata. Ni tak, bila mereka belum Islam, jangan dikatakan salat, puasa tak payah qada, semua ibadat-ibadat tak kena belaka. Dan dia start satu semula. Kalau dia masuk Islam waktu pagi zuhur tak sempat nak semaya, dia dah mendengar dunia, segera, alhamdulillah. Walaupun dia tak sembahyang, tapi dia mati, dia dah dapat Islam, dapat agama yang sebenar, dia akan dapat syurga Allah Ta'ala. Sebab syurga Allah Ta'ala akan bagi ni bukan untuk mereka yang salat. Dia akan berikan kepada mereka yang dia kagak, yang mana iman masih ada diri mereka. Tapi kita orang Islam mesti kena salat. Tak salat tak boleh, buh neraka tu. Kalau nak syarat-syarat nak dapat syurga kena salat, maka budak-budak yang mati kecil tak dapat syurga. Kalau syarat, katakanlah kalau ibadat solat syarat untuk mendapatkan syurga, maka orang Muslim baru, maknanya orang kafir yang memeluk Islam baru-baru, tak ada nak semaya, bila mati tak masuk syurga. Sedangkan mereka ahli syurga bila mati mereka dalam beriman dengan Allah Ta'ala. Maka uzur di sini kafir asli tak payah qada. Tak payah qada lepas mari dah. Kafir murtad kena qada. Dia tak sama tu. Nauzubillahi min zalik. Kafir murtad ni kena qada. Puasa di qada, sembahyang di qada, semua kena qada. Itu kafir murtad. Dia tak suka kafir asli. Dan orang gila pun sama tak kena qada. Sebab hilang akal. Adapun kafir bukan hilang akal, maknanya dia tidak terima Islam. Sebab syarat nak sembahyang kena Muslim. Syarat dia. Para ulama Hanafi berpendapat bahawa salat itu gugur daripada orang gila, orang terpingsan. Seloklah tak khabar gapo, terpingsan selok, tak khabar apa. Apabila berkekalan gila dan terpingsan itu lebih daripada 5 waktu, dia kait lagi. Maknanya kalau dia ni gila tak sampai 5 waktu, maka wajib di qada. Tak gugur betul. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi. Kita sebut tambahilah Hanafi ke apa. Dan jika kurang daripadanya wajib atas keduanya itu qadakan salat. Sekiranya waktu masih ada sekadar takbiratul ihram, bahkan lebih banyak lagi. Adapun kafir murtad, maka tidak diqadakan salat yang luputkannya dalam masa riddah. Tadi kata mesti kena qada, itu mazhab Syafi'i. Dan Hanafi mengatakan kafir murtad tak payah diqadakan. Jadi masalah ada khilaf di kalangan fuqahaul mazahib. Kita mazhab Syafi'i mesti kena qada. Adalah Hanafi kata kalau tidak qada pun tak apa kafir murtad.
Fuqahaul Maliki mereka berkata tidak wajib diqadakannya ketika gila, ketika terpingsan, kufur dan nifas dan ketiadaan dua tuhur. Maliki ini yang panggil pendapat yang paling luas. Nah, tak ada kena qada semua. Kita tengok mazhab kita, ni kita ambil penting lah mazhab kita ni. Cuma kita sebut 2-3 mazhab sebagai ambil tahu sikit sebanyak. Ulama Syafi'i berpendapat bahawa ketiadaan wajib salah atas perempuan haid dan nifas. Sepengah kita sebut tadi lah. Adapun kafir asli setelah ia berislam memeluk agama, maka tidak dikitabkan dengan qada salah. Itu kafir asli. Ada berdasar kepada ayat kullil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekufuran mereka, nescaya akan diampunkan dosa mereka yang telah lalu. Maknanya tinggal semaya semua itu akan ampun belaka. Dan orang yang murtad itu ia berislam, lazim diqadakan salat. Dulu Islam dah. Ia murtad ni dia banyak dah. Murtad ni kadang-kadang dengan perkataan, kadang-kadang dengan perbuatan, kadang-kadang dengan i'tiqad. Semua asbab jadi murtad ni paling banyak. Kadang-kadang kita menolakkan hukum ahkam Allah, itu murtad juga. Kadang-kadang kita menolakkan hukum hudud, semua murtad belaka. Hukum ahkam Allah, semua masuk belaka dah. Lazim diqadakan solat, mesti qada. Kerana solat itu wajib atasnya. Sehingga jika ia gila ketika riddah, maka ia lupakan solatnya, lazim diqadakan juga. Itu pun walaupun dia gila masa riddah, bila dia sembuh satu hari, dia masuk Islam, memeluk Islam semula, maka wajib diqadakan juga. Dan mereka yang kehilangan akalnya dan dengan gila, hilang akal dengan sebab gila, terpengsannya ataupun sakit, atau dengan sebab yang harus, maka tidak wajib atasnya bersalah, juga tidak atasnya qada. Di antara dalil yang mengatakan tak ada kena qada orang yang hilang akal ni, sabda Nabi SAW, rufi'al qalamu an salasin anil naimi hatta yastayqiza wa anis saghiri hatta yakbura wa anil majnun hatta yufiqa. 3 golongan manusia diangkatkan qalam. Maksud diangkatkan qalam ni mana Allah tidak catat. Tuhan tak catat, Tuhan tak tanda amalan mereka yang lakukan, baik dosa, baik halal. Dia tidak tanda di awal lagi dah. Tu diangkatkan qalam. Satu orang tidur hingga terjaga dari tidur. Kita tidur ni kita tersalah lewat malam sikit, tidur pukul 4 malam, subuh tak sedar, kabar-kabar pukul 11 pagi. Kita panggil subuh gajah. Jaga-jaga jam pukul 11 pagi, subhanallah, subuh aku belum lagi solat. Berdosa atau tidak? Tak, sebab kita tidur. Tapi kalau kita tidur sengaja, demo sudah azan subuh, tidur dulu, tak jadi tu. Itu tak jadi. Mana waktu tak boleh, sebab waktu sudah masuk, dan kita tidur dalam waktu sudah masuk dah, itu tak boleh. Yang keduanya, kanak-kanak hingga balik. Kanak-kanak dia buat apa saja benda yang kita zahir nampak maksiat, tapi Tuhan tak catat. Cuma balik kita kena berikan tarbiyah dia. Itu wajib atas sebagai bapa dan ibu, ataupun dikatakan wali, mesti kena tarbiyah. Benda tak baik kena royakin, kena ajar, tunjuk ajar. Dan bila dia balik, baru dah tercatat. Bila apa saja dia buat, Tuhan akan tercatat balasan pahala ataupun dosa dia. Yang ketiganya, orang gila. Semua tu juga Tuhan tak catat, tidak tanda, diangkatkan qalam sehingga senyuman dari gila. Bila dia senyum, bila sembuh pada gila, barulah dicatatkan apa yang mereka lakukan.
turun 3-4 baris bawah sikit lagi tu. Jadi tempat yang takrij hadis tu baca sendiri dia. Hadis riwayat Abu Daud, Kitabul Hudud. Yang tu kita tinggal, kita tak baca. Adapun mereka yang kehilangan akal dengan sebab perkara yang haram seperti minum arak dan sebagainya, dia hilang akal dia dua. Ada kala hilang akal dengan sebab kita tidak mencampaikan benda-benda jadi haram oleh syarak. Kadang-kadang hilang akal dengan sebab seorang itu minum minuman keras. Jadi mereka yang minum minuman keras ni wajib atasnya qada. Satu orang dia minum minuman keras, kamarnya hilang akal. 5 waktu dia tidak salat. Bila dia sembuh daripada hilangnya akal, maka wajib diqadakan salatnya. Dia panggil sebab muta'addid dia panggil. Apabila senyuman dari mabuk. Untuk lebih lanjut, nak tengok panjang lagi lah dalam kitab Muhazzab dan juga fiqh Islam. Dan pendapat ulama Hambali pula salat itu tidak diwajibkan ke atas kanak-kanak. Sama mazhab kita ya. Ada Syafi'i pun tidak wajib. Cuma wajib atas wali menyuruhkan kanak bila umurnya 7 tahun dan bila sampai 10 tahun kalau tidak salat lagi maka wajib dipukulkan. Itu dah. Itu hukum dia. Sama. Dan kafir dan haid perempuan yang haid dan nufasa perempuan yang mari darah lepas bersalin. Adapun kafir asli itu tidak dilazimkan qada ibadat yang ditinggalkan ketika kekufuran itu kerana ayat yang telah lalu. Dan orang murtad itu 2 riwayat daripada Imam Ahmad tentang wajib diqadakannya. Masalah orang murtad ni dalam pendapat fuqaha ul Hanabilah dia 2 pendapat riwayat bagi Imam Ahmad. Riwayat pertama tidak dilazimkan qada. Orang murtad tak payah qada, maka pendapat ni seperti pendapat ulama Hanafi. Nah, kita baca ni. Dari riwayat yang kedua dilazimkannya qada ibadat yang ditinggalkan ketika riddah, seperti pendapat ulama Syafi'i. Itu buku dari rojak yang kita tempat ambil dalam kitab Mughni. Al-Mughni itu bukan Mughni Muhtar, Al-Mughni Ibnu Qudamah. Fiqh Mu'tamad Muzah Hambali 16 jilid. Al-Mughni itu Mughni Ibnu Qudamah. Mabhas salatu wusta. Kau berapa kita nak beradu ni? InsyaAllah sikit lagi ya. Ada 10 minit lagi. Dia tak boleh baca banyak sangat. Dia mula jemu, dia malah. Makan sikit-sikit tak apa, makan riacak. Tak. Makan sepinggang sekali, tapi sehari 5-6 kali. Banyak juga. Tak. Begitu makan setalang kali tu, jeluak situ siap. Lain kali tengok talang pun jeluak lah. Nasi tak ada jeluak lah. Mudah-mudah ibarat itu. Kita pergi lagi 5 minit, 10 minit insyaAllah. Dan dikanaki dengan solat wusta itu iaitu semayang asar. Ini ulama ada sebut. Hafizu ala salat, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Salatul wusta tu apa pandangan ulama? Ada sebut depan lagi. Ke satu turun di bawah, tapi mengikut di atas yang disebutkan oleh Syekh Fatani, salat wusta itu muradnya salat asar. Padahal banyak lagi pendapat yang akan sebut di depan. Para ulama beriktifak dan bersepakati iktifak bahawa salatul wusta itu terlebih muakkad dari salat 5 waktu, iaitulah salat asar. Dalilnya firman Allah Ta'ala, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah kamu. Apa maksud pelihara? Kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala salat fardu. Khasnya salat wusta mengikut pendapat kata salat asar. Satu pendapat. Dan berdirilah kerana Allah Ta'ala dalam salat kamu dengan ta'at dan khusyuk.
Dalil yang kedua daripada Ali karramallahu wajhah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari peperangan Khandaq, kitab tu kena peki bukan ca jadi kha. Dia selalu terpada jadi ubah ca dengan kha, ghain dengan no. Tu kita peki sikit. Khandaq. Mala Allahu quburahum wa buyutahum nara kama shaghaluna an salatil wusta hatta ghabatis syamsu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memenuhkan api ke dalam kubur musyrikin, juga rumah-rumah mereka, seperti membimbang mereka itu akan kami daripada salat wusta, mengkacau, mengganggukan kami pada salat wusta sehingga jatuh matahari. Setengah riwayatnya bukan di sana. Syaghaluna an salatil wusta salatil asri. Dia musarahkan kata salat wusta dengan salat asar. Dalil yang tiga dari Ibni Mas'ud, Abdullah Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil asri hatta isfarrat aw ihmarrat asy-syams. Wa qala syaghaluna an salatil wusta mala Allahu adwafahum wa kuburahum nara. Telah ditahankan Rasulullah oleh kafir musyrikin dari salat asar. Sebab kata Nabi kita tak ada nak semaya asar, ditahan oleh musyrikin sehingga merah. Gini, jadi terjemah tu tukar, ambil kuning tak dulu, merah duk belakang. Bahasa tu tengoklah, isfarrat au ihmarrat. Maknanya tidak berubah, tapi terjemah tu kita nak gini, sehingga kuning atau merah matahari. Kita pusing kita. Pusing kita. Sehingga kuning atau merah matahari. Maknanya hampir nak masuk waktu maghrib lah. Asal tak salat lagi. Lalu beliau bersabda, kaum musyrikin membimbangkan kami dari salat wusta, iaitu salat asar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memenuhikan perut mereka, juga kubur mereka pada api. Kita tengok pendapat ulama tentang salat wusta. Imam Syaukani, ya sebenar Imam Syaukani ni bukan di antara fuqaha al-mazhabil arba'ah. Pengarang kitab Nailul Awtar, dan banyak lagi lah kitab-kitab dia di antaranya tafsir Asy-Syaukani, Fathul Qadir. Lebih kurang karya dia tulisnya hampir 200 buah. Dia ni di antara ulama Syiah Zaidi. Apa siapa ambil pendapat Syiah letak kat sini? Syiah Zaidi ni dia orang Yaman Sana'a. Jadi Syiah Zaidi ni maknanya segi akidah dia nya Mu'tazilah. Segi fiqh dia hampir dengan fiqh Syafi'i. Jadi kita ambil pendapat sini bukan pendapat dia juga. Dia nakkan daripada kitab lain juga. Dan sama sebut dalam kitab Fathul Bari pun sama juga. Sama lah. Imam Syaukani dalam kitab Nailul Awtar, kitab ni 8 juzuk. Ada setengah kitab tu sampai ke belah-belah pada. Juzuk pertama berkata, para ulama telah bersalahan tentang salat wusta itu atas beberapa pendapat seperti ternyata di bawah. Satu, ini panggil pendapat ulama tentang murad dengan salat wusta. Yang pertama, salat wusta itu ialah salat asar. Ini pendapat siapa ni? Ini yang paling ramai sekali ni. Ini adalah pendapat Sayyidina Ali bin Abi Talib, Abu Ayyub Al-Ansari, Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri. Ini di kalangan sahabat belakang ni. Abu Hurairah, Abi Ubay, tak kena baca. Ubay ibn Ka'ab, baca Ubay ibn Ka'ab, Samurah bin Jundub, Abdullah bin Amr ibn al-As, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Ubaidah, As-Salmani, Hasan Basri, ini min kibar tabi'in, Ibrahim An-Nakhai Al-Kalbi, Qatadah, nama orang semua tu, apa boleh orang dia, Abdahak, Muqatil, dan Abu Hanifah, dan Ahmad dan Daud bin Munzir. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, salat zuhur. Siapa yang mengatakan salat zuhur, salat wusta? Pendapat Zaid bin Sabit, Abu Sa'id Al-Khudri. Tadi pun dia kata juga, ada satu pendapat hak dia. Dan Usamah bin Zaid dan juga pendapat Aisyah. Yang ketiga, salat subuh.
Jadi murad dengan solat wusta, solat subuh, pendapat mazhab Syafi'i, Umar ibn al-Khattab, Mu'ad bin Jabal, Ibn Abbas, Ibn Umar, Jabir, Atta, Ikrimah, Mujahid, Ar-Rabi' bin Anas dan Malik bin Anas. Yang keempat ialah maghrib. Banyak pendapat khilaf ya. Pendapat Qabisah bin Zu'aibin. Yang kelima ialah Isya. Pendapat mazhab Imamiyah. Jadi di antara Syiah Imamiyah mengatakan solat al-wusta kena kepada solat Isya. Yang keenam ialah Jumaat pada hari Jumaat dan Zuhur pada hari yang lain. Ini pendapat Ibn Muqsim dan Qadiyah di antara ulama Maliki ini. Yang ketujuh, salah satu daripada 5 waktu. Yang mana satu dia tidak musarahkan, tapi salah satu daripada salat 5 waktu. Pendapat Zaid bin Zaid dan Rabi' bin Khaisam, Sa'id ibn al-Musayyab, ini menantu kepada Abu Hurairah bin kibar tabi'in. Nafi' dan Suraihim. Yang ke-8 sekalian salat yang 5 waktu. Hikayatkan oleh Imam Nawawi. Jadi murad dengan salat wusta semua 5 waktu. Ada satu kali Imam Nawawi. Yang ke-9 salat wusta tu Isya dan subuh. 2. Pendapat Abi Darda. Yang ke-10 subuh dan asar. Pendapat Abu Bakar Al-Abhari. Yang ke-11 salat jamaah. Majmu'ah, pendapat Imam Abil Hasan Al-Mawardi, pengarang kitab Ahkam Sultaniyah dan Al-Hawil Kabir, syarah Mukhtasar Muzani. Yang ke-12 salatul khawf, pendapat Ad-Dimyati. Yang ke-13 salat witir, pendapat Abul Hasan Ali bin Muhammad As-Saqawi Al-Mukri. Yang ke-14 salat Eid Adha. Ada ulama yang mengatakan salat wusta Eid Adha, hari raya kurban. Pendapat Ibn Sayyidin Nas dan Ad-Dimyati. Yang ke-15 solat raya fitrah. Ini pendapat yang jaga kita dengar dah. Hikayat Ad-Dimyati juga. Yang ke-16 solat Jumaat sahaja, bukan zuhur dah. Pendapat Nawawi pada satu riwayat. Yang ke-17 solat sunat duha. Satu pendapat mengatakan solat sunat duha, solat wusta. Riwayat Ad-Dimyati daripada guru-gurunya. Kemudian bertaraduknya pada riwayat. Untuk penjelasan tentang solat wusta lebih lanjut, tengok lagi lah dalam majmu' dalam Al-Bayan. Al-Bayan itu syarah bagi muhazzab bagi Qadi Imrani. Tabak Darul Minhaj itu 14 jilid. Ditakik oleh Syekh Qasim Nuri, ulama Suriah. Dan Al-Muni dan Wa'atar Nuzhatul Muttaqin, Dr. Mustafa Bura, syarah hadis Riyadhus Shalihin. I'lamul Anam bagi Dr. Nuruddin Atar, hafizahullah, dan Qurratu Aini Rasulillah. Dan insyaAllah kita sambung selepas pada Zuhur. Sekarang itu dulu lah. Sebab diturunkan ayat hafizu ala salawati was salatil wusta. Allahu a'lam. Ada soalan tak? Kita tak ada. Buka sikit-sikit ya soalan ni. Bukan buka terus soalan ni. Kalau tak ada, kita tutup majlis dulu. Kalau tak ada, kalau ada sama sore dah apa? Mudah kira. Nyata. InsyaAllah kita akan sambung selepas pada. Tengoklah jadual pukul berapa je letak. Lepas Zuhur nak baca sejam setengah. Ada masa letak. Ikut. Lepas Zuhur tu kita ambil sejam setengah. Paling kurang. Lebih tu gagah kita pergi lagi. InsyaAllah. Lepas tu kita tangguh dulu. Kita pergi jalan dulu sehari. Kalau agak kata tak berapa gerak, kita tambah. Kita pergi semula. Hari ni pasal kau dulu. Ini pasal nanti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahna tun'arifina wa qulubana wa ja'alna a'malana khalisatan li wajhikal karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung surah yang dan akan berakhir ke sesi kedua dan sesi ketiga akan melaksanakan. Jadi untuk kesempatan masa hari ini untuk yang
lapangan sedang menggunakan apa jamuan itu semua itu ada yang menarik. Jadi alhamdulillah dalam masa kita dah sekitar 2 ekor. Masyaallah di musim ini yang ada gambaran berbuat besar. Bukan siang jalan apa saya. Nah, siang berbuat itu kalau pasang kita yang berbuat terus dari itu insyaallah makanan kita dalam selama insyaallah. Jadi untuk yang belum pertama untuk menerima jasa beri usulan maupun bagaimana yang boleh dan boleh tahu beri usulan masih itu dan insyaallah selepas subuh saya kita ingat menjual ini bagaimana sisi itu insyaallah dia mungkin kalau ketemu sekali masuk dan buat setelah insyaallah yang mau disediakan dia boleh sekitar kemudian Allah. yang belum